Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mira Nashihin binti Nazarul. Bernombor matrikan D211-0331. Hari ini saya akan menghuraikan tentang pengenalan bagi tajuk pembangunan kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan sebahagian daripada masyarakat yang amat penting yang menjadi aset negara dan penyambung nadi pembangunan negara pada masa hadapan. Sehubungan ini, Malaysia telah meratifikasi Konvensyen mengenai hak kanak-kanak atau Konvensyen atau dikenali sebagai Convention on the Rights of the Child (CRC) pada 17 Februari 1995. Hal ini demikian kerana konvensyen ini memberi tumpuan terhadap kebajikan dan kehidupan kanak-kanak yang menjurus kepada aspek kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. Oleh hal yang demikian, kepentingan golongan kanak-kanak jelas dibuktikan dalam pernyataan Wawasan 2020 di mana institusi keluarga dan kanak-kanak merupakan salah satu fokus yang diberi keutamaan dalam usaha negara mencapai status negara maju di samping melahirkan masyarakat yang saksama dan penyayang. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang tajuk, teori dan contoh pembangunan kanak-kanak. Dalam meniti kehidupan pada marcapada, teori perkembangan kanak-kanak memberi tumpuan kepada menjelaskan bagaimana kanak-kanak berubah dan berkembang sepanjang usia kanak-kanak. Lebih-lebih lagi, teori seperti itu berpusat pada pelbagai aspek pembangunan termasuk pertumbuhan sosial, emosi dan kognitif. Oleh itu, untuk memahami perkembangan manusia, beberapa teori perkembangan kanak-kanak telah timbul untuk menerangkan pelbagai aspek pertumbuhan manusia. Berikut adalah hanya beberapa teori perkembangan kanak-kanak yang telah dicadangkan oleh ahli teori dan penyelidik. Teori-teori baru ini menggariskan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengenal pasti zaman-zaman biasa di mana pencapaian pertumbuhan ini berlaku. Teori yang pertama ialah teori pembangunan psikoseksual Freud. Hal ini demikian kerana teori psikoanalitik berasal dari karya Sigmund Freud. Oleh itu, melalui kliniknya dengan pesakit yang menderita penyakit mental, Freud percaya bahawa pengalaman zaman kanak-kanak dan keinginan tidak sedar mempengaruhi tingkah laku. Selain itu, Freud mencadangkan salah satu teori grand terkenal dalam perkembangan kanak-kanak. Menurut teori psikoseksual Freud, perkembangan kanak-kanak berlaku dalam satu siri peringkat yang memberi tumpuan kepada bidang keseronokan yang berlainan badan. Semasa setiap peringkat, kanak-kanak menghadapi konflik yang memainkan peranan penting dalam perjalanan pembangunan. Seterusnya, teori yang kedua ialah teori pembangunan psikososial Erikson. Hal ini demikian kerana teori 8 pentas pembangunan psikososial Erikson menggambarkan pertumbuhan dan perubahan sepanjang hayat, memfokuskan pada interaksi sosial dan konflik yang timbul dalam pelbagai peringkat pembangunan. Walau bagaimanapun, teori perkembangan psikososial Erikson berkongsi beberapa persamaan dengan Freud. Ia secara dramatik berbeza dalam bentuk cara malah daripada berfokus pada kepentingan seksual sebagai penggerak dalam pembangunan. Erikson percaya bahawa interaksi sosial dan pengalaman memainkan peranan penting. Di samping itu, teori yang seterusnya ialah teori pembangunan kanak-kanak tingkah laku. Hal ini demikian kerana behaviorist percaya bahawa psikologi diperlukan untuk memberi tumpuan hanya kepada tingkah laku yang boleh dilihat dan boleh diukur untuk menjadi disiplin yang lebih saintifik. Menurut perspektif tingkah laku, semua tingkah laku manusia dapat diterangkan dari segi pengaruh alam sekitar. Malah sesetengah behaviorist seperti John B. Watson dan B.F. Skinner menegaskan bahawa pembelajaran berlaku semata-mata melalui proses persatuan dan pengukuhan. Sehubungan dengan itu, teori tingkah laku perkembangan kanak-kanak memberi tumpuan kepada bagaimana interaksi alam sekitar mempengaruhi tingkah laku dan berdasarkan teori-teori seperti John B. Watson, Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Hal ini demikian kerana teori-teori ini hanya berkaitan dengan tingkah laku yang dapat dilihat. Oleh itu, teori ini berbeza jauh dari teori perkembangan kanak-kanak lain kerana ia tidak memberi pertimbangan terhadap pemikiran atau perasaan dalaman. Justru itu, teori yang seterusnya ialah teori pembangunan kognitif Piaget. Ia berkenaan dengan teori kognitif bimbang dengan perkembangan proses pemikiran seseorang. Ia juga melihat bagaimana proses pemikiran ini mempengaruhi bagaimana kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Seterusnya, Piaget kemudian mencadangkan teori perkembangan kognitif untuk mengambil kira langkah dan urutan perkembangan intelektual kanak-kanak. Antara teori perkembangan kognitif yang dicadangkan oleh Piaget ialah tahap sensori motor yang merupakan suatu tempoh masa antara kelahiran dan 2 umur di mana pengetahuan bayi tentang dunia adalah terhad kepada persepsi diri dan kegiatan motorik. Teori perkembangan kognitif yang kedua ialah peringkat
proportional yang merupakan antara umur 2 dan 6 di mana kanak-kanak belajar menggunakan bahasa. Selain itu, teori perkembangan kognitif yang ketiga ialah peringkat operasi konkret yang merupakan tempoh antara usia 7 dan 11 di mana kanak-kanak mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai operasi mental. Di samping itu, teori perkembangan kognitif yang terakhir ialah tahap operasi formal yang merupakan tempoh antara usia 12 hingga dewasa ketika orang mengembangkan kemampuan untuk memikirkan konsep. Sekian itu sahaja teori bagi tajuk pembangunan kanak-kanak. Nama saya Nurul Anastasia Putri Zainuddin, bernama metrik D2110370. Saya ingin membentangkan tentang perkembangan interaksi kanak-kanak dengan rakan sebaya. Proses interaksi yang berlaku antara kanak-kanak dengan rakan sebaya dapat mempengaruhi sosial emosi kanak-kanak. Ini kerana rakan sebaya merupakan seorang individu yang memiliki kesamaan yang hampir sama dengan kanak-kanak. Sama ada dari segi umur, latar belakang dan juga minat. Mereka juga sering meluangkan waktu bersama. Jadi, tidak heranlah jika rakan sebaya ini membawa pengaruh dalam perkembangan dan juga sosial emosi kanak-kanak. Oleh itu, perkembangan sosial emosi boleh merupakan sesuatu keupayaan kanak-kanak untuk berinteraksi serta memberikan tindak balas terhadap sesuatu dan bertingkah laku mengikut persekitaran masyarakat. Selain itu, rakan sebaya ini juga akan membawa pengaruh sama ada ianya positif ataupun negatif. Jika kanak-kanak bergaul dengan rakan yang baik, maka ia akan membentuk satu perilaku dan kepribadian yang mulia. Ini kerana mereka saling menerapkan nasihat yang baik dalam diri masing-masing atau sering berkongsi pendapat dengan rakan mereka. Seterusnya, untuk pengaruh yang negatif pula, ianya berlaku bila kanak-kanak tersalah bergaul dengan rakan sebaya yang mempunyai tingkah laku yang buruk. Ini juga akan mempengaruhi perkembangan sosial emosi mereka. Kanak-kanak juga lebih cenderung untuk meniru perbuatan negatif yang dilakukan oleh rakan sebaya mereka. Kesimpulannya, rakan sebaya memainkan peranan penting dalam pembentukan perkembangan dan pembentukan sosial emosi kanak-kanak. Dalam hal ini juga, ibu bapa mesti mengawal dan mengambil tahu siapa dan dengan siapa anak mereka kawan. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Razwan, nombor matrik D2110614 dari kumpulan 5. Saya akan membincangkan interaksi guru dalam tajuk interaksi pembangunan kanak-kanak. Interaksi guru dengan kanak-kanak merupakan faktor yang penting dalam kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Melalui interaksi semasa proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, kanak-kanak boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan dan membantu kanak-kanak untuk berfikir. Interaksi yang baik antara guru dengan kanak-kanak boleh mewujudkan sikap yang positif di dalam kelas. Kepekaan guru terhadap suasana kelas akan memberi impak yang besar kepada guru dengan kanak-kanak itu sendiri. Interaksi dengan guru dengan kanak-kanak yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi yang perlu dirancang dengan baik bagi menepati penggunaan aras soalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Guru hendaklah bersedia dari segi pengetahuan kebat dan menerapkan kebat semasa berinteraksi dengan kanak-kanak. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji amalan interaksi guru dengan kanak-kanak yang berlaku semasa aktiviti bercerita menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Kajian berbentuk kualitatif ini menggunakan instrumen pemerhatian, temu bual dan dokumen. Sesi rakaman video telah dijalankan sebanyak 4 sesi yang berdurasi 30 minit setiap sesi di kelas prasekolah sewaktu aktiviti bercerita. Kemudian, video tersebut perlu dianalisis untuk mengenal pasti amalan interaksi antara guru dengan kanak-kanak menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Sesi temu bual juga turut dijalankan bersama seorang guru sebagai sokongan kepada dapatan kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru menggunakan kemahiran berfikir aras rendah sahaja. Melalui hasil kajian yang dijalankan, guru-guru perlu mencari jalan untuk mengenal pasti penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi dan dapat menjana daya pemikiran kanak-kanak dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Nama saya Halimatul Saadah binti Husin, memegang nombor matrik D2110093. Saya akan menerangkan tentang interaksi sosial pembangunan kanak-kanak. Seperti yang kita lihat, pembangunan sosial kanak-kanak bermula sejak bayi lagi. Kanak-kanak mula belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang telah didedahkan oleh budaya setempat. Ia juga melibatkan proses sosialisasi atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. Kanak-kanak mula meniru dan memakai segala tingkah laku yang dilakukan oleh ibu bapa dan masyarakat tanpa membuat penilaian tentang sesuatu tingkah laku tersebut, sama ada sesuai atau tidak untuk diamalkan. Ini juga dipanggil kemahiran berinteraksi dan pembentukan kendiri yang melibatkan proses peniruan. Kanak-kanak akan mempelajari kemahiran sosial, iaitu kebolehan kanak-kanak menjalinkan persahabatan, belajar bekerjasama, saling membantu, bersabar, mendengar dengan baik, melibatkan diri bersama rakan, komunikasi positif dan mengikut arahan. Ini kerana ketika bermain, kanak-kanak berpeluang untuk berinteraksi dengan persekitaran dan berpeluang memahami dunia sebenar, berlatih meluah dan mendengar pendapat orang lain. Tambahan pula, apabila kanak-kanak melalui pengalaman sosial dan emosi yang sihat, mereka lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah dan penyesuaian akademik.
Dalam memupuk kemahiran sosial kanak-kanak, aktiviti main peranan adalah salah satu cara yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran sosialisasi kanak-kanak. Kanak-kanak yang selalu bermain yang melibatkan interaksi sosial didapati lebih mudah memahami sesuatu perkara, perspektif orang lain dan dinilai oleh guru sebagai kanak-kanak yang cerdik dan pandai bergaul. Main peranan merupakan satu cara yang berkesan untuk kanak-kanak belajar dan berlatih kemahiran sosial. Seterusnya, pembelajaran melalui kaedah bermain juga merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Ternyata jelaslah bahawa kanak-kanak akan dapat menguasai pelbagai perkembangan seperti perkembangan dari segi fizikal, emosi, bahasa dan sosial. Secara konklusinya, tajuk interaksi pembangunan ini telah memaparkan beberapa perkara penting yang harus diketahui oleh seorang pendidik sebelum menyampaikan ilmu kepada kanak-kanak. Oleh itu, terdapat beberapa bahagian yang harus kita ketahui mengenai tajuk interaksi pembangunan ini. Antaranya ialah teori pembangunan kanak-kanak, interaksi sosial, interaksi rakan sebaya, serta yang terakhir ialah interaksi guru. Sehubungan dengan itu, dalam tajuk teori ini kita dapat mengenal pasti teori-teori yang harus diketahui sebagai seorang pendidik. Antaranya ialah teori pembangunan psikoseksual, Freud teori pembangunan psikoseksual Erikson dan sebagainya. Justru itu, dalam tajuk interaksi sosial pula, kita dapat mengenal pasti bahawa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Ini bermaksud kanak-kanak akan cepat matang, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, cepat belajar sekiranya mereka banyak terlibat dan terdedah dengan hubungan sosial bersama orang sekeliling, sama ada ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Seterusnya, dari segi interaksi rakan sebaya pula, kita dapat mengenal pasti bahawa hubungan yang berkualiti, tinggi dengan orang lain adalah penting untuk semua aspek perkembangan kanak-kanak dan remaja. Akhir sekali, dari segi interaksi dengan guru pula, kita dapat mengenal pasti bahawa interaksi guru dengan kanak-kanak merupakan faktor penting dalam kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran. Malah, melalui interaksi semasa proses pengajaran dan pembelajaran, kanak-kanak boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan serta dapat membantu kanak-kanak berfikir. Oleh itu, sebagai seorang pendidik, kita haruslah mengambil berat tentang semua interaksi tersebut supaya masa depan kanak-kanak akan lebih terjamin serta kita dapat melahirkan kanak-kanak yang berwawasan serta bijak pandai dalam akademik maupun kurikulum.